قال فتعبدون من دون الله ما Dia imam di masjid Gua Kelahiran. لا يضركم. Nabi Ibrahim AS telah pun digelar dengan beberapa gelaran. Yang pertama dipanggil sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, dan beliau baginda juga dipanggil dengan nama Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan lahir di dalam gua. Kita tidak dapat lihat dari kitab-kitab sejarah Islam yang mengatakan demikian. Namun pengunjung berpusu-pusu mencari keberkatan di gua itu. Hari terakhir di bumi Jizri, bandar tinggalan Nabi Nuh alaihi salam. Berakhir sudah kisah Nabi Nuh di Jizri. Kami menuju sebuah bandar lain, menyingkap sejarah seorang lagi Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Perjalanan dijangka mengambil masa lebih 3 jam jika tiada sekatan jalan. Jizri terletak lebih 300 km dari Sali Urfa. Sali Urfa sebahagian dari lembah Mesopotamia. Ia dikaitkan sebagai lokasi kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda digelar Khalilullah atau kekasih Allah. Kata para ulama, contohnya dalam Syekh Abdul Karim Zaidan, mengatakan bahawa daripada tafsir Ibn Kathir, daripada Qasasul Anbiya oleh Ibn Kathir, menunjukkan bahawa ketaatan dan ketundukan yang luar biasa kepada Allah oleh Nabi Ibrahim ini, sehingga Allah beri gelaran ini kepadanya. Satu-satu gelaran yang diberikan kepada Nabinya, iaitu Khalilullah. Selain gelaran Khalilullah atau kekasih Allah, baginda juga digelar Abul Anbiya. Manakala perkataan Abul Anbiya pula adalah merujuk kepada kedudukan baginda alaihissalam, kerana daripada Nabi Ibrahim ini lahir Nabi-Nabi Allah yang ramai. Pertama dari isterinya bernama Hajar, lahir Ismail alaihissalam, dan dari isterinya bernama Sarah, lahir Ishaq. Dan Ishaq itu sepanjang Yaqub, dan sepanjang Yaqub itu Yusuf, kemudian Daud, Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa. Ini semua datang dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka baginda dipanggil dengan nama Abul Anbiya, bapa kepada sekalian para Anbiya. Daripada Nabi Ibrahim, lahirnya keturunan para Nabi, Bani Israel. Dan daripada keturunan baginda jugalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik tiba di hotel penginapan, irama muzik tempatan menarik minat kami untuk meninjau pesta apa yang sedang diraikan. Suasana di Sali Urfa jauh berbeza dengan bandar Jizri. Sepanjang kami berada di Jizri, tiada majlis keramaian seperti ini diadakan pada waktu malam. Tetapi penduduk di Sali Urfa lebih tenang dan ceria. Mungkin kedudukan bandar itu yang agak jauh dari sempadan Syria dan Iraq mengurangkan tekanan penduduknya. Di Sali Urfa memang jarang sekali ada kelab-kelab muzik untuk berhibur ataupun pesta-pesta tamasya keramaian. Sebaliknya, mereka lebih suka membagi tetamu datang ke rumah ataupun di restoran untuk berhibur dan juga berkenal mesra sambil dihiburkan dengan alunan muzik Turki yang begitu mengasyikkan. Majoriti penduduk Sali Urfa berbangsa Kurdi dan beragama Islam bermazhab Sunni.
Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dilontar ke dalam api. Ibrahim AS lahir daripada seorang ayah dengan adik-beradiknya beberapa orang disebut dalam kitab-kitab sejarah, sebagai contohnya Tarikh Tabari. Begitu juga Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya, Tafsir Al-Manar, menyatakan bahawa dalam Quran menunjukkan nama ayah kepada Nabi Ibrahim ini Azar. Tapi setengah yang lain mengatakan bukan Azar, namanya Tarikh. Azar ni merupakan adik-beradik kepada Tarikh. Mungkin Tarikh ini iaitu ayah kepada Nabi Ibrahim telah pun wafat, maka pakciknya yang membelanya. Sejarah kelahiran dan peristiwa Nabi Ibrahim AS dibakar dikatakan berlaku di Sali Urfa. Lebih 2 juta penghuni di Sali Urfa meyakini baginda Nabi Ibrahim AS berasal dari wilayah mereka. Kembara jejak Rasul pada musim-musim yang lalu telah berkunjung ke Sali Urfa beberapa kali untuk menelusuri sejarah Nabi Ibrahim AS. Baginda diriwayatkan mempunyai 3 orang adik-beradik. Dalam kitab-kitab sejarah, contohnya Tarikh Tabari, Qasasul Anbiya, merujuk kepada adik-beradik Nabi Ibrahim ini ada 3 orang. Yang pertama Nahur, yang kedua Haran, dan Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah. Sebuah masjid di Sali Urfa menjadi tumpuan pengunjung, tempatan dan luar negara. Masjid itu dibina berhampiran sebuah gua, lokasi kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia dinamakan Mevlid Halil Jami, bermaksud Masjid Kelahiran Al-Khalil. Hari ini, masjid itu lebih sibuk dari hari-hari biasa. Para peniaga memenuhi halaman masjid untuk meraih rezeki yang luar biasa. Kelibat pengunjung asing menjadi tumpuan mereka. Beginilah suasana pada setiap hari Jumaat. Peniaga minyak wangi pula asyik melayan pelanggan yang mengamalkan sunnah berwangi-wangian sebelum mendirikan solat. Hari Jumaat adalah cuti umum di Turki. Ramai yang mengambil kesempatan menziarahi masjid kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan sejarah awal tapak masjid itu adalah tempat ibadat kaum pagan. Kemudian dibangunkan sinagog atau rumah ibadat Yahudi. Seterusnya ditukar pula menjadi gereja. Di bawah pemerintahan dinasti Uthmaniyah, ia dijadikan sebuah masjid hingga ke hari ini. Bagi menampung jumlah jemaah yang kian bertambah, proses renovasi dilakukan pada tahun 1986. Keesokan harinya, kami hadir lagi ke Masjid Mevlid Al-Khalil. Misi kami memasuki gua kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jejak Rasul pernah hadir ke gua itu sekitar tahun 90-an. Banyak perubahan telah berlaku, namun untuk membuat rakaman di gua itu, kebenaran daripada imam masjid masih diperlukan. Penterjemah dan pengiring kami berusaha mendapatkan kebenaran imam. Walaupun jejak Rasul menampilkan kisah para nabi, urusan di lokasi suci tidak mudah. Tata cara dan budaya warga tempatan perlu dihormati. Lebih-lebih lagi, tinggalan Nabi Ibrahim di Sali Urfa turut dipercayai oleh kaum Yahudi serta Nasrani. Penganut agama Samawi
atau agama yang bersumberkan kitab dari langit mengakui Nabi Ibrahim adalah rasul mereka. Raja Namrud didakwa menguasai kerajaan Babylon serta wilayah Mesopotamia yang subur dan kaya hasil buminya. Iraq, Syria dan Turki sempadan 3 negara dalam lingkungan kerajaan itu. Sani Urfa juga sebahagian wilayah jajahan Raja Namrud. Pada era kegemilangan raja itu, Nabi Ibrahim AS dilahirkan. Kebenaran telah diperolehi. Pintu masuk ke gua kelahiran adalah sebahagian daripada bangunan masjid. Peralatan kami perlu dibersihkan. Nak cuci ni spreader ni kotor kita nak masuk masjid so sikit lah kita dah banyak tempat kita shoot kan tak kotor kan. Gua kelahiran Nabi Ibrahim terletak di aras bawah masjid. Pintu masuknya agak rendah. Imam utama masjid, Imam Ibrahim Onat, mengiringi kami ke kawasan gua. Suasana sesak di ruang sempit itu. Terdapat cermin yang menghalang pelawat meneroka ke hujung gua. Adakah ruang di sebalik cermin itu lokasi Nabi Ibrahim dilahirkan? Bura Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğuna inanılan mağara. Di sini tempat yang dikatakan Nabi Ibrahim lahir di sini. Namrud bermimpi ada seorang yang akan lahir. Bayi itu adalah yang akan memusnahkan segala kerajaan kekuasaan dia. Jadi dia bagi order kepada semua, ada siapa yang lahir di di kampung tu pada tahun itu semua dibunuh. Geçmiş yüzyıllardan itibaren. Osmanlı döneminden. Osmanlı, Selçuklu o dönemlerden. Okey. Çok eski dönemlerden. Dekat sini bukannya daripada baru, sebenarnya beratus-ratus tahun kepercayaan. Mungkin sebelum Osmaniyah, sebelum Seljuk, sebelum Muluk lagi memang orang sini memang dah tahu di sini adalah tempatnya tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Tak pernah timbul pertikaian. Tak ada pertikaian. Bukannya baru lagi dibuat apa semua, sebelum kita ni pun beratus-ratus tahun memang kat sini tempat yang. Tentera Namrud membunuh setiap bayi yang lahir. Setelah Namrud bermimpi akan lahir insan yang memusnahkan kekuasaan dan segala yang dimiliki oleh raja itu. Merasakan nyawa bayi yang dikandung terancam, ibu Nabi Ibrahim dikatakan berlindung dalam gua itu dan melahirkan baginda tanpa diketahui oleh tentera Namrud. Begitulah kisah kelahiran Nabi Ibrahim dan kaitannya dengan gua kelahiran sebagaimana dijelaskan oleh Imam Besar Masjid Mevlid Al-Khalil. Malah dikatakan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lagi, kisah kelahiran Nabi Ibrahim di dalam gua telah lama tersebar. Apabila kerajaan Islam Utsmaniyah melebarkan empayarnya ke lembah Mesopotamia, masjid dibina bagi menggantikan rumah ibadat agama lain di kawasan itu. Normal şehir suyu veya Menurut Imam Ibrahim Onat lagi, terdapat keistimewaan lain di gua itu. suyun olduğuna inanılır. Dekat sini ada satu natural water yang turun dekat sini. Jadi dekat sini orang sini mempercayai bahawa setelah air Zam-Zam, air inilah dia antara air yang suci lah, suci. Cenab-ı Allah'tandır. Biz Jadi banyak yang ambil minum untuk kesihatan dan sebagainya. Of course dia kata segala-galanya daripada Allah, bukannya daripada air. Setelah merasai sendiri, ternyata ia seperti air mineral. Hanya Allah yang mengetahui kesahihan sejarah di gua itu.
Nabi Ibrahim lahir di era kegemilangan kota Babylon. Tetapi nyawa baginda diancam oleh tentera Raja Namrud yang diarah membunuh setiap bayi pada tahun itu. Arahan dikeluarkan setelah sang raja bermimpi tahtanya bakal dirampas oleh generasi baru dari kalangan rakyatnya sendiri. Arahan Raja Namrud membuatkan ibu Nabi Ibrahim membawa diri ke sebuah gua untuk melahirkan baginda. Riwayat kelahiran Nabi Ibrahim di dalam gua diwarisi zaman berzaman. Tetapi, benarkah Nabi Ibrahim AS dilahirkan dalam gua? Kita tidak dapat lihat dari kitab-kitab sejarah Islam yang mengatakan demikian. Yang pastinya beliau, Nabi yang mulia ini lahir di tempat sama ada di Iraq ataupun di Turki, yang pasti di kawasan sekitar itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama sejarawan Islam. Tiada sumber sahih mencatatkan baginda lahir di dalam gua. Kisah itu diwarisi secara lisan sejak turun-temurun. Kami merujuk seorang lagi pakar bidang tafsir dan hadis, Dr. Mahmud Al-Fa'uri. Dengan soalan yang sama, benarkah Nabi Ibrahim lahir di dalam gua? الصحيح أنه لم يثبت أن إبراهيم عليه السلام ولد في كهف، فإبراهيم كما نعلم أنه كان ابن لرجل كان معروف في قومه ويصنع الأصنام كما ذكروا، فلذلك لا يحتاج الأمر إلى أن يولد في كهف كما ذكرت بعض الروايات. Jelas, tiada sumber sahih mengatakan Nabi Ibrahim lahir di dalam gua. Kemungkinan kisah tersebut diambil dari riwayat ahli kitab dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani. Walaupun gua kelahiran Nabi Ibrahim tidak disokong oleh sumber yang sahih, Masjid Mevlid Al-Khalil menyimpan satu lagi tinggalan yang disertakan dengan bukti-bukti kukuh. Satu sudut di masjid itu dikhaskan untuk khazadah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas solat jemaah, orang ramai terutama golongan lelaki berdiri dalam barisan untuk melihat sehelai janggut milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibrahim Onat, janggut Rasulullah itu dihadiahkan oleh Sultan Selim dari dinasti Utsmaniyah. Nasib? Kaldıkça uzanır. Kelebihan janggut Nabi ni makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Walaupun dia tak sepanjang ni dulu. So kelebihan janggut Nabi dia hidup. Yang ni original. Original tu macam original. Janggut itu dihadiahkan oleh Sultan Selim dan diwarisi hingga Sultan Abdul Aziz sekitar kurun ke-19. Dinasti Utsmaniyah mengumpul tinggalan Rasulullah ketika empayar mereka meluas hingga ke Arab Saudi serta negara Timur Tengah yang lain. Pertalian antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, kedua-duanya Rasul Ulul Azmi, dan daripada Nabi Ibrahim lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.